Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua. Inisiatif penyediaan biodiesel berasaskan sawit diterajui oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun ringkasannya MPOB sejak awal tahun 1980. MPOB telah menjalankan penyediaan, pembangunan dan pengkomersialan program biodiesel sawit yang bermula pada skala makmal. Atas kejayaan penyediaan ini, pada tahun 1985, MPOB telah membina loji rintis biodiesel sawit pertama bagi Selangor. Melalui pembinaan loji rintis tersebut, teknologi penghasilan biodiesel sawit telah berjaya dikomersialkan oleh MPOB. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, program biodiesel negara dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan program biodiesel B5 iaitu adunan 5% biodiesel sawit dengan 95% diesel petroleum untuk sektor pengangkutan darat pada tahun 2011. Program ini kemudian diperluaskan kepada program biodiesel B7 dan dilaksanakan di seluruh negara pada tahun 2014 dan diikuti dengan program biodiesel B10 pada tahun 2019. Pelaksanaan program biodiesel B20 telah bermula pada tahun 2020 dan akan diperluaskan ke seluruh negara secara berfasa bergantung pada ketersediaan infrastruktur pengadunan biodiesel. Selain itu, program biodiesel B7 telah dilaksanakan secara mandatori di sektor perindustrian sejak tahun 2019. Untuk makluman ahli berhormat, pada ketika ini pihak MPOB sedang bekerjasama bersama Universiti Tsinghua di China untuk menjalankan pendidikan berkenaan kajian lapangan penggunaan biodiesel sawit dalam enjin kenderaan buatan China serta kajian makmal dan kebolehlaksanaan penghasilan biojet sawit sebagai bahan api penerbangan mampan ataupun singkatannya SFS. Selain itu, pihak MPOB juga sedang mengadakan kerjasama bersama 6 universiti-universiti tempatan berkenaan kajian percubaan enjin diesel dengan menggunakan adunan biodiesel B30. Pelaksanaan penggunaan biodiesel sawit adalah langkah strategik kerajaan melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi mengalahkan penggunaan minyak sawit dalam negara serta bertujuan untuk mengukuhkan dan menstabilkan harga minyak sawit dalam jangka masa panjang. Penggunaan biodiesel sawit turut mampu menyumbang pada kemampanan dan meningkatkan imej industri sawit dalam negara. Industri sawit negara dalam melaksanakan amalan-amalan yang mesra alam. Di samping mengurangkan penggunaan bahan api berasaskan fosil sekaligus dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Yang Amat Berhormat Menteri, kita merupakan negara pengeluar sawit yang kedua besar. Yang terbesar Indonesia. Dan mereka telah membuat program ini sehingga B30, B40. Negara kita memang ada komitmen bahawa kita akan ke B30. Masa kini masih B20. Tetapi kita melihat walaupun berperingkat-peringkat, tetapi dijangka sebenarnya kementerian dijangka akan melaksanakan program ini menjelang akhir tahun 2022. Tapi sehingga hari ini masih belum dilaksanakan pada keseluruhannya. Saya ingin tahu, apakah kekangan dan cabaran yang terpaksa Malaysia hadapi untuk menghasilkan bahan api dari minyak kelapa sawit ini secara besar-besaran? Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Untuk makluman, yang B20 sebenarnya telah dilaksanakan di Langkawi, Sarawak kecuali Bintulu dan juga Labuan. Yang lain masih B10. Kalau kita nak tingkatkan menjadi B30, kita memerlukan peruntukan sejumlah 421 juta untuk kita menaik taraf fasiliti depo. Ini salah satu cabaran. Dan satu lagi ialah harga minyak. Bila Indonesia tidak mengeksport sebab menghasilkan diesel dalaman, maka harga minyak diesel naik. Minyak sawit naik. Jadi harga diesel murah. Jadi maknanya import pada biodiesel akan kurang. Jadi ini perimbangan yang kita kena lihat. Sebab kalau diesel lebih murah daripada biodiesel, maka orang nak membeli minyak sawit itu akan lebih kurang daripada apa yang ada sekarang. Itu salah satu cabarannya sebab harga antara diesel
dan biodiesel minyak sawit itu, minyak sawit sekarang ni harganya agak tinggi. Jadi tidak ekonomikal untuk mereka beralih kepada biodiesel. Terima kasih. Sebelah. Jika tidak ada, seputih yang Terima berhormat. kasih Tuan-Tuan Dipertua. Saya sebenarnya nak tahu, sebenarnya pada tahun 2019, satu pelancaran penggunaan B20 menggunakan biodiesel sawit ini telah pun dilancarkan secara besar-besaran dan sebenarnya kementerian pada tahun berikutannya kita akan fully implement B20. Tapi kerana COVID dan tukar kerajaan semua ini tidak lakukan dan seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, faktor yang lain. Tapi saya rasa kita harus sediakan payung sebelum hujan kerana harga sawit ini melambung naik dan turun bila-bila masa. Dan yang sebenarnya yang Kementerian Kewangan waktu itu telah pun memberi peruntukan yang cukup bagi kementerian untuk melaksanakan B20. Saya berharap yang tahun ini mungkin Yang Berhormat Menteri boleh melaksanakan ini secara peringkat kerana ada fasiliti di Sabah khususnya yang sebenarnya harus di-upgrade dah kita katakan tapi belum dilaksanakan lagi. Kalau kita melengah-lengahkan yang pendekkan usaha soalan. ini, jadi ini selama-lamanya tidak akan jadi yang pelaksanaan B20 ini. Terima kasih Yang Berhormat yang juga merupakan mantan Menteri Peladangan dulu. Saya akan membawa inspirasi Yang Berhormat itu supaya B20 dapat dilaksanakan di seluruh negara. Masa ini seperti mana yang sebut tadi, Sarawak, kecuali Bintulu, sudah sepenuhnya B20. Labuan sudah sepenuhnya B20 dan juga di Langkawi. Manakala tempat-tempat lain memerlukan peruntukan untuk kita upgrade. Peruntukan yang dulu sekarang ni dah tak ada, jadi kita kena bawa balik ke Kabinet untuk mendapat kelulusan tambahan bagi peruntukan supaya B20 dapat dilaksanakan di seluruh negara. Tapi pada masa yang sama, seperti saya katakan tadi, cabarannya ialah harga diesel, minyak sawit sekarang ini agak tinggi. Adakah pihak industri mahu melaksanakan? Adakah ekonomikal? Itu merupakan cabaran yang kita kena lihat. Dari segi kemampuan sebenarnya kita dah bekerjasama dengan pihak Jepun di mana kita boleh hasilkan B100, maknanya sepenuhnya sawit. Cuma boleh laksana, itu bergantung dengan keadaan ekonomi dan kedudukan kewangan syarikat dan pihak industri. Terima kasih, Datuk Mentua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita majlis ke soalan yang ke-6. Tuan Roslan bin Hashim Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Terima kasih Tuan